Sekarang kita masuk bab 4, kod arahan. Kita lihat ada gambar robot di sini. Standard kandungan. 4.1 kod arahan. 4.2 kod arahan HTML. Tahukah anda bahawa ada sebuah hotel yang dikendalikan sepenuhnya oleh robot? Bagaimanakah robot-robot ini menjalankan tugas seperti manusia? Akses pantas. Tahukah anda bahawa saintis dari Universiti California Berkeley dan Universiti Massachusetts telah mereka satu perisian yang membolehkan robot membantu manusia membasuh pakaian? Tonton video ini yang menunjukkan ciptaan hebat ini. Jadi video tu ada di QR code ni, awak boleh scan gunakan smartphone ataupun awak boleh pergi ke laman web yang tertera. Kata kunci atau cara, banner, frame, kod arahan, laman sesawang, menu, operator matematik, papan cerita, pautan pantas, pelayar web, pelbagai pilihan, pemboleh ubah, pull down menu, ruang komen, tag HTML, ulangan. Kita lihat di sini satu pemandangan di hotel yang sepenuhnya dikendalikan oleh robot. Jadi pelayan hotel pun daripada robot. So bila ada manusia nak check in, robot tu akan bagi tahu sila daftarkan diri anda. Okey, kita lihat lagi. Mari saya bawakan beg dan tunjukkan bilik anda. Ini robot lah untuk bawakan beg. Awak lihat beg di belakang ni banyak. Saya pembantu bilik anda. Saya boleh buka lampu dan lansir bilik serta sebagai jam penggera. Ini pun robot juga. Okay, kita lihat bagaimanakah manusia memberi arahan kepada robot-robot ini. Satu persoalan lah. Maksudnya di sini sistem coding digunakan untuk memberi arahan kepada robot lah. Saya pengurus bagasi anda dalam hotel ini. Ini robot yang akan menguruskan beg. Awak tengok lengan tu, robot yang lengan untuk simpan beg dalam almari ataupun laci. Kita lihat standard pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid boleh menggunakan pemboleh ubah dan operator matematik dalam atur cara yang dibangunkan, menghasilkan atur cara yang melibatkan penggunaan pelbagai pilihan, menghasilkan atur cara yang melibatkan penggunaan ulangan, membangunkan atur cara yang melibatkan penggunaan pelbagai pilihan ulangan, pemboleh ubah dan operator matematik, menguji atur cara dan membaiki ralat pada kod arahan yang dihasilkan. Kita lihat 4.1 kod arahan. Kod arahan ialah satu arahan yang mengarahkan komputer melakukan sesuatu tugas. Kod ini boleh disimpan dalam ingatan dan digunakan semula. Kod arahan ditulis dalam suatu bahasa komputer yang boleh difahami oleh komputer. Satu set kod arahan yang mengarahkan komputer untuk menyelesaikan sesuatu tugas dipanggil atur cara atau program komputer. 4.1.1 Pemboleh ubah dan operator matematik dalam pengaturcaraan. Pemboleh ubah ialah storan ingatan yang digunakan oleh program komputer untuk menyimpan data yang perlu diolah kemudian. Pemboleh ubah boleh menyimpan data dalam bentuk nilai berangka seperti integer dan nombor perpuluhan, teks seperti jumlah atau nilai logik seperti benar atau palsu. Data yang disimpan dalam pemboleh ubah boleh diolah. Pemboleh ubah dalam konteks pengaturcaraan digunakan untuk mewakili data yang hendak dimasukkan ke dalam program. Apabila program diuji lari,
pemboleh ubah akan digantikan dengan data yang sebenar. Hal ini membenarkan sesuatu program untuk memproses set-set data yang berlainan. Kita lihat, cuba fikirkan. Bagaimanakah anda memberi arahan kepada rakan untuk melakukan sesuatu tugasan? Kita gunakan suara lah. Tapi untuk komputer kita gunakan coding. Pemboleh ubah ialah data yang disimpan dalam nilai berangka, teks dan juga nilai logik. Yang ini jenis-jenis data yang boleh disimpan dalam pemboleh ubah. Kita lihat dalam Raja 4.1 di atas, Raja 4.1 di atas ni, data yang berupa nilai berangka seperti 0123456789 atau dalam bentuk teks A sampai Z yang mempunyai satu abjad atau beberapa abjad, data logik dalam bentuk true dan false yang dikenali sebagai boolean juga boleh disimpan dalam pemboleh ubah. Kita lihat akses pantas. Layari laman sesawang di bawah untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemboleh ubah. So, pelajar boleh scan QR code ni dan boleh pergi ke laman web yang tertera. Operator matematik ialah simbol-simbol yang digunakan dalam menjalankan operasi matematik dalam kod arahan. Operasi matematik melibatkan operasi asas seperti tambah, iaitu campur, tolak, darab dan bahagi. Program komputer sering digunakan untuk membuat pengiraan, maka operator matematik akan digunakan semasa membina pengaturcaraan untuk program-program komputer yang membuat pengiraan. Kita lihat jadual 4.1 di bawah, iaitu operator matematik, simbol dan contoh. Kita lihat di sini nama operator, operator matematik, operator dalam komputer, contoh operasi dan operasi yang dilakukan oleh komputer. Okey, tambah di sini kita tengok campur, operator dalam komputer pencampur, contoh 2 campur 3. Operasi dilakukan oleh komputer sama 2 campur 3. Tolak, tolak sama dalam komputer pun tolak 5 tolak 4. Dalam operasi komputer pun sama 5 tolak 4. Darab kita gunakan macam simbol X tu, tapi dalam komputer kita guna simbol asterisk. 3 darab 5, 3 asterisk 5. Bahagi kita tengok simbol bahagi, tapi dalam komputer kita pakai simbol palang ni. Okey, iaitu 10 bahagi 2 dalam contoh operasi. Dalam komputer kita kena tulis 10 palang, sebab palang ni mewakili bahagi untuk bahasa komputer, dan 2, 10 bahagi 2.